Terima kasih klik video ini dan jangan lupa subscribe. Setiap kenderaan yang memasuki Kedah menerusi lebuh raya utara selatan pasti terpegun melihat kegagahan dan ketinggian Gunung Jerai. Ketika dilihat dari jauh berserta sawah padi menghijau, pemandangan gunung setinggi 1217 meter dari aras laut itu kelihatan sangat indah. Bagaimanapun, ramai yang tidak mengetahui antara gunung tertinggi di Kedah itu penuh dengan misteri dan sejarahnya sendiri serta mitos yang masih belum terungkai. Bagi penduduk yang tinggal di sekitar pergunungan tersebut, pelbagai cerita kejadian aneh sering didengar oleh mereka. Malah ada yang mendakwa berlaku di depan mata. Meskipun gunung tersebut terkenal dengan pelbagai kisah aneh, namun ia sentiasa menjadi tumpuan pengunjung, terutamanya bagi mereka yang ingin mencari ketenangan dan menikmati keindahan alam. Terdapat individu yang datang ke situ semata-mata untuk bertapa, terutamanya dalam kalangan pengamal perubatan tradisional. Antara mitos Gunung Jerai dikaitkan dengan kedatangan Raja Bersiung yang dikatakan orang pertama membuka kawasan penempatan di kaki gunung berkenaan. Malah kerja cari gali arkeologi menemui tapak dipercayai kuil kolam air 9 yang kononnya menjadi tempat bersiram Raja Bersiung. Pada zaman dahulu, Kedah berada di bawah pemerintahan Siam. Kebanyakan Raja Kedah menggunakan nama dalam bahasa Siam. Raja Ong Mahaperita Daria adalah salah seorang daripada mereka. Namun baginda lebih dikenali sebagai Raja Bersiung. Raja Bersiung terkenal dengan tabiatnya yang suka meminum darah manusia. Mitos lain yang dikaitkan dengan Gunung Jerai adalah sebuah batu besar di atas puncak yang berbentuk sebuah kapal dipercayai disumpah Sang Kelembai. Sang Kelembai adalah gergasi yang mempunyai kuasa sakti dan kononnya terdapat harta karun yang disumpah Sang Kelembai. Namun mitos yang paling popular bagi setengah penduduk tempatan adalah Gunung Jerai dikenali sebagai lubuk bunian. Menurut mereka, gunung itu dikatakan menjadi penempatan bunian terbesar diperintah oleh seorang raja. Penduduk di sekitar Gunung Jerai percaya bahawa kawasan itu mempunyai sekurang-kurangnya 3 buah perkampungan bunian. Bunian ini dikatakan akan menjelmakan diri mereka menyerupai sesiapa sahaja yang disukainya, termasuk perempuan cantik. Mengikut periwayat cerita legenda yang dikatakan Sang Kelembai itu adalah seorang ulama sufi bernama Syekh Husain Jamadil Kubra. Syekh Husain adalah keturunan Rasulullah SAW yang berasal dari India, telah berhijrah ke Nusantara untuk berdakwah. Beliau memulakan kerja dakwah di kerajaan Samudera Pasai, kemudian berhijrah ke kota Jeddah, Kelantan pada 1350 Masihi. Semasa dalam pelayaran ke kota Jeddah, kapal dinaikinya hampir karam, lalu beliau berdoa kepada Allah. Kemudian datang ikan kacang-kacang telah menyumbat lubang yang bocor itu. Sebagai tanda syukur, Syekh Husain membuat keputusan untuk mendirikan masjid berhampiran tempat kejadian. Itulah Masjid Kampung Laut Tumpat yang dibina tanpa paku. Daripada keluarga beliaulah lahir ulama-ulama besar Nusantara, termasuk Maulana Syekh Ibrahim, salah seorang daripada Wali Songo, dikenali sebagai Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Kalijaga dan Sunan Giri. Syekh Husain juga dikatakan pengasas Kesultanan Brunei Darussalam. Dikatakan semasa dalam pelayaran, kapal dinaiki Syekh Husain singgah berlabuh di Pulau Serai. Malangnya kapal itu telah tersangkut atau mengalami kerosakan yang menyebabkannya tidak dapat keluar dari situ. Setelah beberapa lama tersadai, penduduk tempatan berebut mengambil barangan yang ditinggalkan. Bagi mengelak orang ramai berpusu-pusu dan berebut-rebut, Syekh Husain dengan karamahnya telah menyumpah kapal itu dengan seluruh isinya menjadi batu. Namun cerita ini tidak dapat dipastikan kebenarannya. Sultan negeri Kedah yang pertama memeluk agama Islam ialah Sultan Muzaffar Shah kira-kira dalam tahun Masihi 1136 iaitu 531 Hijrah. Sultan Muzaffar asalnya berketurunan Hindu jati yang menaiki takhta kerajaan bagi menggantikan paduka ayahandanya Seri Paduka Maharaja Mahajiwa. Seri Paduka Sultan Muzaffar Shah ialah raja ke-9 negeri Kedah pada zaman itu yang dikenali sebagai Kalaha atau Kataha. Sebelum baginda memeluk agama Islam,
nama baginda ialah Maharaja Derbar Raja. Orang yang berusaha mengislamkan baginda ialah seorang pendeta Arab bernama Syekh Abdullah bin Syekh Ahmad bin Syekh Ja'far Kumiri daripada negeri Syahir di bawah naungan pemerintah Yaman, Tanah Arab. Syekh Abdullah Al-Kumairi sebenarnya adalah utusan Syekh Abdul Qadir Jailani yang turut mengutuskan sahabat-sahabatnya ke Eropah dan Afrika bagi tujuan dakwah Islamiah. Syekh ini bersama dengan beberapa orang sahabatnya sampai ke negeri Kedah kira-kira dalam tahun 1135 Masihi atau 1136 Masihi mengikut laluan laut dan berlabuh di Kuala Sungai Babur iaitu Kuala Sungai Merbuk sekarang. Beliau telah masuk menghadap Seri Paduka Baginda dan menzahirkan kepada baginda tentang kesempurnaan agama Islam serta memberi nasihat di atas jalan agama ini kepada baginda dan menteri-menterinya. Maka dikurniakan Allah Subhanahu Wa Taala berimanlah Seri Paduka Baginda dengan segala menterinya dan baginda menukar namanya kepada Sultan Muzaffar Shah dan negeri kepada Kedah Darul Aman. Seri Paduka Baginda sangat menyanjung tinggi Syekh Abdullah kerana keikhlasan beliau terhadap baginda, kebijaksanaan dan kesopanannya. Baginda kemudiannya telah melantik Syekh Abdullah sebagai penasihat peribadinya. Pada suatu hari, Seri Paduka Baginda bertanya kepada Syekh Abdullah, apakah yang lebih mulia dalam tanah Arab? Jawab Syekh Abdullah, selain daripada masjid, benda yang paling mulia ialah menara, iaitu tempat untuk melaksanakan azan dan memuji nama Allah dan Rasul. Maka baginda pun bertitah agar dibina sebuah masjid dan menara di satu tempat yang tinggi dan berdekatan. Cadangan Syekh Abdullah agar tapak menara itu dibina di puncak Gunung Jerai telah diperkenankan oleh baginda Sultan. Katanya, menara yang hendak dibina itu bukan sahaja untuk dijadikan tempat azan tetapi sebagai satu tempat bagi memperingati pertukaran nama baginda daripada Maharaja Derbar Raja kepada nama Islam baginda Sultan Muzaffar Shah serta nama negeri daripada Kalaha atau Kataha kepada negeri Kedah Darul Aman. Selain sebagai tanda syiar Islam, menara itu juga dikatakan berfungsi sebagai rumah api atau penunjuk arah bagi kapal-kapal yang berlayar di Selat Melaka. Dikatakan juga sebelum sempat pembinaan masjid dan menara itu disempurnakan, Syekh Abdullah telah meninggal dunia. Beliau dikatakan disemadikan di atas Gunung Jerai, tetapi hingga kini pusaranya masih menjadi tanda tanya sama ada terletak di Padang Tok Syekh atau di Telaga Tok Syekh. Bukankah pelik lagi meragukan untuk sebuah menara azan dibina di puncak Gunung Jerai dikatakan berfungsi sebagai rumah api? Jika dilihat pada situasi hari ini, memang meragukan. Namun Gunung Jerai pada zaman itu bukanlah seperti sekarang. Gunung Jerai asalnya adalah sebuah pulau. Gunung Jerai dan Pulau Serai pada masa terpisah daripada tanah besar semenanjung oleh sebuah selat yang kini sudah tidak wujud. Selain selat, kawasan sekitar Merbuk dan Bedong juga pada zaman dahulu terdapat banyak teluk, antaranya Teluk Merbuk dan juga sungai-sungai. Dalam tempoh ribuan tahun, selat itu kemudiannya lenyap digantikan dengan dataran berpaya. Bukti pernah wujudnya selat ini, kata pengkaji Nabil Nadri, dapat dilihat pada aliran Sungai Bongkok dan taburan tasik-tasik semula jadi di lereng timur kaki Gunung Jerai. Lama kelamaan apabila berlaku mendapan dan paras air semakin lama semakin cetek, akhirnya laut mengering meninggalkan dataran berpaya yang kemudian ditebus guna menjadi kawasan sawah pada hari ini. Di sebelah selatan, Sungai Muda yang menjadi sempadan Kedah Pulau Pinang pada hari ini suatu ketika dahulu tidak wujud kualanya sebagaimana sekarang. Bahagian hilir yang mengalir ke kuala terbentuk daripada pengorekan, iaitu buatan manusia, bukannya semula jadi. Dalam buku Al-Tarikh Salasilah Negeri Kedah tulisan Muhammad Hassan Datuk Kerani Arsyad halaman 15 dinyatakan bahawa kali pertama kerja pengorekan dilakukan ketika era pemerintahan Seri Paduka Maharaja Kerma. Laluan baharu itu dikorek bermula dari Permatang Pasir melalui kota Arung-Arungan, iaitu kota Kuala Muda pada hari ini. Tujuan sungai baharu itu dibentuk adalah bagi memudahkan urusan orang ramai kerana fungsi sungai sebagai pengangkutan utama, sedangkan kota Arung-Arungan asalnya berjarak jauh dari sungai atau laut. Berbalik pada cerita yang menyatakan Gunung Jerai berasal daripada sebuah pulau, maka munasabahlah untuk diterima kebenaran titah Sultan Muzaffar Shah kepada Syekh Abdullah untuk didirikan sebuah menara azan yang juga rumah api. Selain itu, jika diambil kira soal jarak dengan kewujudannya sebagai sebuah pulau, iaitu tidak perlu mendaki tidaklah jauh mana dari Bukit Meriam ke Pulau Serai melalui laluan laut. Untuk melihat Gunung Jerai tertegak sebagai paras kedua tertinggi muka bumi di Kedah
kisah, iaitu selepas Gunung Bintang Hijau hari ini, pelbagai perubahan telah berlaku yang mengubah rupanya daripada sebuah pulau kepada sebuah gunung. Malah bukan cerita asing juga mengenai penemuan fosil daripada kerangan laut yang dijumpai di gunung itu, iaitu bukan kulit kerang orang berkelah sebagai bukti asal Gunung Jerai sebuah pulau. Justeru ada kemungkinan kawasan sekitarian hari ini, Singkir, Merbok, Pangkalan Kakap, Pangkalan Bujang sama ada berada di dasar laut ketika itu ataupun mungkin berupa tanjung atau pulau. Sekian.